Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, kita sambung perbincangan kita soalan mock test nombor 3, 3A, Define Momentum and Impulse. So, dua markah untuk soalan definition ini. So, yang pertama sekali, apakah dia definition momentum? Momentum is defined as the product of its mass and its velocity. Okay, itu akan dapat satu markah. Ada tak cara lain lagi untuk kita define momentum? Ada. Okay, kalau kita jawab P, okay, sama dengan M kali V, juga boleh dengan syarat kita define setiap simbol. P sama dengan momentum, M is equals to mass, dan V adalah velocity. So, ini kita define menggunakan equation. Juga dapat satu markah. Okay. So, yang kedua, kita define impulse. Okay. So, impulse is defined as the product of force and the time interval. So, itu satu markah. Okay. So, kalau kita define guna equation, kita akan define impulse is equals to F delta T. Okay, tapi macam momentum juga, kita mesti define apa dia J, apa dia F, okay, dan apa dia delta T. Okay, delta T adalah time interval. Okay. So, itu dia soalan 3A. Dua markah. Boleh tak nak define impulse sebagai the change in momentum? Kalau yang itu salah. Okay. Impulse kita tak boleh nak define sebagai the change in momentum. Itu sebenarnya adalah impulse momentum theorem. Itu bukan definition impulse. So, ini sahaja definition impulse. J is equal to F delta T. So, saya galakkan hafal juga statement impulse dalam bentuk ayat ini. Okay. Yang seterusnya adalah soalan nombor 3B. Okay. So, soalan nombor 3B ni adalah berkaitan dengan force versus time graph. Soalan dia kata, determine the impulse from the force time graph as shown in figure 3. Okey, daripada force time graph, impulse adalah sama dengan area under FT graph. Okey, so area under force versus time graph. Okey, apabila kita nak kira area ke, kita nak kira gradient ke, ataupun kita nak interpret graph, saya harap pelajar semua akan tengok axis graph itu. Okey. Axis bagi y-axis force, unit dia Newton, dan axis bagi time pula unit dia adalah darab 10 kuasa negatif 3. Jadi dalam pengiraan kita kena include darab 10 kuasa negatif 3 dalam kita punya pengiraan. Kalau kita tak include, kita dah jadi dah salah dah. Okay. So dalam kes ini, rumus yang kita akan pakai adalah rumus trapezium. Okay, setengah darab tapak dia 50 tambah dia punya bahagian atas tu 30. Jangan lupa darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Darab tinggi 200. Okey, dekat sini kita akan dapat impulse J bersamaan dengan 8 Newton second. Okay, force time T Newton second. So di sini adalah jawapan akhir. Markah yang kita dapat dekat sini ada 3 ya. Markah yang pertama adalah konsep apabila kita menyatakan bahawa impulse sama dengan area under the graph. Yang kedua adalah gantian. Jika kita menggantikan dengan betul, termasuklah kita gantikan darab 10 kuasa negatif 3.
Okey. Kalau awak buat 50 darab 10 kuasa negatif 3 tambah 30 darab 10 kuasa negatif 3 pun boleh juga. Okey. Dan yang seterusnya, jawapan yang akhir sekali adalah jawapan dan unit yang betul. Itu adalah markah 3 markah bagi soalan nombor 3B. Yang seterusnya, kita sambung kita punya discussion untuk soalan 3C. So, soalan 3C ini adalah berkaitan dengan conservation of momentum. So, kita tengok soalannya. An object of mass 6 kg move with velocity 4 meter per second. The object suddenly splits into two pieces, which continue to move in the same direction. If one piece of mass 2 kg move with velocity 7 meter per second, determine the velocity of the second piece. Okay, kita nak cari velocity yang kedua. Jadi asalnya objek ini satu. Dia bergerak sebagai satu objek. Okay, yang mana asalnya dia bagi tahu bahawa mass sama dengan 6 kilogram. So dekat sini saya nak lukiskan before and after diagram, sebab ini adalah conservation of momentum. So kena ada before and after diagram. So mass asal M 6 kg bergerak dengan initial velocity U, yang mana diberi bahawa U sama dengan 4 meter per second. Apa yang berlaku? The objek ini terbahagi kepada dua bahagian, yang mana satu bahagian itu massnya saya nak labelkan sebagai mass 1, 2 kg, bergerak dengan velocity V1 sama dengan 7 meter per second. Okey. Kita nak cari berapa V2? Velocity objek yang kedua. Jadi, yang dia tak bagi tahu dekat sini, tetapi amat mudah sekali untuk kita cari, adalah mass bagi objek yang kedua. Okey, mass bagi objek yang kedua adalah 4 kg. Okey, pasal objek asal 6 kg, satu bahagian 2 kg, bakinya adalah 4 kg. Jadi, apa yang berlaku, walaupun objek ini dah pun bercerai, kedua-dua objek yang dah terbelah ini, dia bergerak pada arah yang sama dengan arah asal. Jadi dekat sini saya nak define arah saya sebelah kanan semua sebagai positif. Ini momentum, jadi kita kena masukkan sign bagi direction positif ataupun negatif. Jadi kita define kanan sebagai positif. Okay, now according to conservation of momentum, in an isolated system, the initial momentum is equals to the final momentum. Asalnya kita initial momentum M darab U, itu equation kita, itu saja yang ada. Kemudian final kita ada mass 1 bergerak dengan velocity V1 plus mass 2 bergerak dengan velocity V2. So di sini kita cuma perlu gantikan information yang kita ada. 6 darab 4 sama dengan M1 sama dengan 2 kg, V1 sama dengan 7 meter per second, tambah M2 sama dengan 4 kg darab V2. Okay, jadi di sini kita selesaikan equation ini untuk kita cari value V2. Yang sepatutnya kita akan dapat sama dengan 2.5 meter per second. So, itu jawapan akhir bagi soalan 3C. Mana markah dia? Markah di sini ada 4. Awak nyatakan konsep yang ini conservation of momentum, 1 markah. Rumus yang awak keluarkan daripada gambar rajah ke atas, 1 markah. Gantian serta jawapan dan unit yang betul baru dapat 1 markah. So untuk soalan C kita ada 4 markah. Okay, total markah untuk question 3
adalah 9 markah. Jadi awak boleh semak markah yang awak dapat dan tuliskan markah yang awak dapat pada kertas jawapan awak. Itu sahaja. Terima kasih.